Kembali bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia dan seterusnya satu perbincangan yang pasti menarik iaitu berkaitan dengan banci ekonomi yang bakal dijalankan di Malaysia. Saya memang sering dengar tentang banci penduduk dan telah pun selesai dilakukan pada tahun 2020 pada ketika musim COVID-19 dulu. Dan banci ekonomi ini adalah sesuatu yang berbeza sedikit di mana lebih 1.2 juta jenis syarikat di Malaysia yang di bawah lebih 1,000 lebih industri akan dibanci untuk melihat data ekonomi yang dapat dikupas daripada pembancian ini. Untuk membincangkan tentang banci ekonomi 2023, kita bersama Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin yang merupakan Ketua Perangkawan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih, Mr. Teres. Jadi adakah ini kali pertama kita lakukan banci ekonomi? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah banci ekonomi yang ke-6 bagi negara kita setelah kita laksanakan buat pertama kali pada tahun 2001. Ya, ini adalah banci yang ke-6. Jadi apakah yang akan ditanya ataupun apakah aspek-aspek yang akan diukur dalam banci ini? So dalam aspek pelaksanaan banci ini seperti yang dinyatakan di peringkat awal tadi, kita ada dua jenis banci. Satu berkaitan dengan banci penduduk perumahan yang telah pun berakhir 2020. Jadi pasti ini kalau banci penduduk itu yang ditanya tentang demografi penduduk, karakteristiknya, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Maknanya kita telah selesai pada tahun 2020 punya pelaksanaan yang mana kita berjaya mengumpulkan bilangan penduduk negara kita ada lebih kurang 32.7. Daripada tahun 2020 tu kita terus anggarkan penduduk terkini kita adalah sebanyak 33 juta. Maka sekarang kita beralih pula melihat ekonomi. Jadi pasti kita sudah menikmati banyak data-data ekonomi yang terus dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia Dosen sepertinya pertumbuhan ekonomi KDNK, kita punya corak pengeluaran sektor pembuatan, sektor perkhidmatan dan pelbagai aktiviti ekonomi lain yang kita keluarkan dari masa ke masa. Namun data-data tersebut adalah dikeluarkan berdasarkan cerapan persimpulan, iaitu data-data yang perlu dikeluarkan dalam frekuensi bulanan, suku tahunan, macam KDNK suku tahunan lah kan. Jadi kita tidak ada kemampuan untuk melaksanakan pembancian penuh. Maka banci ekonomi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memberi penanda aras baru kepada kedudukan semua firma-firma yang ada di dalam negara kita ini yang dinyatakan tadi lebih kurang 1.2 juta bilangan firma pertubuhan perniagaan. Jadi sebenarnya cukup saya menjelaskan bila kita berkata 1.2 juta pertubuhan perniagaan ini asasnya adalah yang berdaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah. Kemudian kita juga mendapatkan juga syarikat-syarikat yang mungkin tak berdaftar di SSN tetapi mereka mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun ada juga yang berdaftar dengan agensi ataupun badan-badan istisan. So perkara-perkara ini diteliti oleh Jabatan Perangkat Malaysia. Jadi sebelum kita melaksanakan pembancian yang baru pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri semalam yang mana kita akan pergi on the ground 1 April, Dosen Jabatan Perangkat Malaysia sebenarnya telah pun melaksanakan gerak kerja awalan yang mana daripada senarai syarikat yang kita terima yang berdaftar itu kita pastikan mereka adalah benar-benar aktif. Misalnya dalam sektor pembinaan kita banyak kontraktor yang berdaftar tetapi tak semua mungkin masih beroperasi. Sama juga syarikat-syarikat berkaitan dengan makanan dan sebagainya. Jadi kita telah kemenang pasti yang aktif lebih kurang 1.2 juta pertubuhan perniagaan dan juga pertubuhan yang menjalankan aktiviti bercorak ekonomi tetapi tidak berorientasikan keuntungan. Jadi tidak kisah saiz ataupun modal capex yang dilaburkan. Besar, kecil semuanya akan dibanci. Ia akan banci. Dan kita tahu dalam konteks negara kita ni sebanyak lebih kurang 97.3% daripada 1.2 juta itu dikelaskan sebagai PMKS lah, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi ini merupakan satu pembancian penuh yang dilakukan. Apakah perbezaan yang boleh kita lihat daripada pembancian sebelum ini? Di mana saiz dan jumlah syarikat adalah berbeza dan juga berbeza industri. Ya, betul. Adakah kita dapat lihat pola itu? Pastinya kalau kita lihat bancian ekonomi yang terakhir yang kita laksanakan pada tahun 2016, kita ada lebih kurang hanya lebih kurang 900,000 pertubuhan perniagaan. Jadi sekarang dah ada 1.2 juta. Dan juga kita pasti juga melihat bahawa kita telah mengalami satu proses pada tahun 2020 dan 2021 yang begitu getir yang mana banyak juga perusahaan-perusahaan yang terkesan disebabkan pandemik COVID-19 dan mesti saudara Teres pun mengakui corak perniagaan juga telah terkesan
Dan kesan itu kemungkinan akan mengubah landscape kita punya firma-firma perniagaan negara kita, seperti bagaimana telah banyak di syarikat-syarikat menggunakan kaedah marketing pemasaran menggunakan atas talian, e-dagang dan sebagainya. Jadi banci ekonomi 2023 ini pastinya berbeza dari segi hasrat kita untuk melihat bagaimana syarikat-syarikat yang dibanci ini dapat memberi kerjasama, membekalkan maklumat yang diperlukan. Antaranya maklumat yang kita perlukan, misalnya sejauh mana syarikat bergantung kepada penggunaan bahan-bahan yang diimport dalam mereka punya proses pengeluaran. Bagaimana tahap dia punya saiz pengeluaran untuk kita melihat dari segi ekonomi of scale. Kita tahu dalam sebuah aktiviti ekonomi itu, bagi syarikat-syarikat yang besar mungkin dia lebih mudah untuk mengeluarkan dalam aspek pengeluaran yang bersaiz besar. So bagaimana pula keadaannya syarikat-syarikat yang kecil, sederhana dan sebagainya, terutama yang banyak bergiat dalam industri makanan, runcit dan sebagainya. Jadi yang paling penting juga kita ingin melihat bagaimana dengan adanya data-data ini kita boleh membantu, mana kerajaan akan memberi perhatian, misalnya berapa banyak di kalangan SME yang masih tidak menggunakan teknologi dalam aktiviti pengeluaran, pemasaran, adakah mereka telah ada web untuk pemasaran dan sebagainya. Dan saya nampak COVID-19 telah mengubah banyak aktiviti-aktiviti yang dulu kemungkinan banyak berorientasi di sebuah mall ataupun di sebuah kedai yang besar dan sebagainya, tetapi sekarang mereka hanya mungkin memerlukan storage saja, terutama yang terlibat dalam aktiviti trading. So termasuk juga yang ingin diteliti dari segi bagaimana pelibatan belia dalam kita punya ekonomi, berapa pendidikan belia dalam aktiviti-aktiviti ekonomi, sama ada di sektor pertanian, pembinaan, perkhidmatan dan sebagainya. Dan yang paling penting ialah kita ingin melihat prospek potensi bagaimana kita boleh menambah baik kita punya penggajian dan juga pekerjaan. Dan kita tahu berdasarkan siri masa yang lalu, kita masih lagi mempunyai jumlah penggajian pekerjaan yang berbentuk skill sederhana dan juga low skill. So ini juga mungkin berdasarkan data banci ini nanti kita akan lihat pola bagaimana penggunaan pekerjaan yang berbentuk skill labor, average gaji upah yang dibayar. So ini selari dengan hasrat negara untuk membawa negara kita ke arah negara maju. Dan kita tahu rancangan Malaysia ke-12 akan dikaji semula separuh penggal. Jadi dengan adanya data-data ini akan membantu larian terakhir rancangan Malaysia ke-12 ini untuk kita buat refining kalau ada sasaran-sasaran dan juga perkara-perkara yang perlu ditambah baik. Jadi asasnya ada data-data yang diterima daripada pelaksanaan banci ekonomi 2023 ini. Seperti yang Dato' Sri katakan tadi, ada banyak perubahan dalam cara perniagaan dijalankan selepas COVID-19. Ramai yang work from home. Betul. Jadi saiz syarikat pun mungkin dah tak perlukan tapak. Betul, ada yang semuanya bekerja dari rumah. Jadi bagaimana jenis-jenis syarikat seperti ini yang mungkin 90% bekerja dari rumah akan diukur melalui banci? So kita tahu dalam pelaksanaan banci ini yang kita tanya adalah syarikat. Syarikat ini dia ada alamat dia kan. Jadi walaupun pekerja berada di rumah, tetapi yang akan menjawab adalah pengurusan syarikat, pemilik syarikat dan sebagainya lah. Jadi memang kita dapati corak pekerjaan, time berada di pejabat, tak semestinya berada di pejabat dan sebagainya. Banyak yang saya nampak daripada dapatan banci ini, kita akan dapat dapatan yang membolehkan pengukuhan pelaksanaan dasar-dasar yang dilaksanakan oleh negara. Dan juga saya ingin menyampaikan juga kepentingan data ini kepada pihak syarikat prima. Akhirnya penyaluran peruntukan yang akan dilakukan untuk setengah industri untuk membantu memperkukuhkan industri juga akan dipengaruhi oleh dapatan daripada bancian ekonomi ini, dan juga dari segi corak pertumbuhan mengikut negeri, mengikut kawasan. Kita tahu kita ada koridor-koridor yang diwujudkan untuk memangkinkan pertumbuhan ekonomi negara. So daripada banci ini kita tahu tahap misalnya kalau syarikat di Klang Valley ini mungkin apakah dia punya strength, kemudian apakah kekurangan kalau misalnya dia beroperasi di luar daripada Klang Valley dari segi sumber manusia, jarak pemasaran, dia punya ekosistem perniagaan, supporting dan sebagainya. Jadi banyak maklumat-maklumat yang akan dihasilkan
daripada banci ini, macam kita teruja untuk mendapat maklumat profil demografi penduduk, demikian juga kita teruja negara, bukan maksudnya saya, negara, polisi maker, pemegang taruh amat memerlukan data-data yang komprehensi yang lengkap untuk kita perkukuhkan kita punya pengurusan ekonomi negara kita. Baik, jadi bila ia akan bermula? Kita bermula pada secara resminya bulan April ini, dan kita jangka sekiranya kita dapat kerjasama yang erat akan berlangsung lebih kurang 6 bulan dan akan berakhir pada 30 September. Dan dalam aspek yang sama pasti ditanya bila kita nak dapatkan dia punya dapatan ataupun result. Hasrat kami kalau boleh datapan awalan itu akan diterbitkan pada bulan Disember, tetapi kalau ada juga perlukan penelitian lebih lanjut selewatnya pada suku tahun pertama 2024 dijangka akan kita kemukakan kepada pemegang taruh, kerajaan dan juga pengguna data tentang data daripada bancian ekonomi 2023 ini. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia, Ketua Perangkawan Negara, perbincangan tentang pembancian ekonomi yang bakal dijalankan bermula April nanti. Baik, kita akan berehat seketika dan akan kembali bersama